Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Haikal bin Zunaidi, dari kelas pengajian Melayu 1 akan membentangkan tentang tugasan 2 untuk subjek kesusasteraan dan kebudayaan Melayu untuk kod kursus BMMB 1104. Soalan tugasan. Secara individu, anda dikehendaki membuat pembentangan PowerPoint dengan laksanakan ciri-ciri kritikan sastera terhadap satu genre karya sastera yang telah ditetapkan. Jadi, setelah saya berbincang dengan pensyarah dan kawan-kawan saya, jadi kami telah memutuskan untuk memilih novel Kembara Iman karya Lisa Nurisha yang telah diterbitkan pada tahun 2017 pada bulan Mei. Terdapat 6 kritikan yang akan saya persembahkan terhadap novel yang telah saya kaji dan saya telah membuat kritikan, iaitu yang pertama, kritikan sanjungan, yang kedua, kritikan teguran, yang ketiga, kritikan saranan, yang keempat, kritikan pendekatan, yang kelima, kritikan penganalisian, yang keenam, kritikan penilaian. Pertama, pengenalan. Menurut Hashim Awang pada tahun 1985, kritikan sastera merupakan suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. Kritikan sastera merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Berdasarkan glosari istilah kesusasteraan pada tahun 1988 pula, penjelasan terhadap kritik sebagai esei atau artikel yang menyorot secara kritis sesebuah hasil seni. Biasanya sastera dengan tujuan menentukan sifat yang dimiliki dan menuntut mutunya menurut suatu ukuran tertentu yang telah ditetapkan atau sering digunakan. Kritik jauh lebih serius, adil dan bijaksana daripada ulasan sementara. Kritikan pula merupakan cabaran pengajian yang berhubungan dengan hal-hal mendefinisi, mengalaskan, mengurai dan menilai karya kesusasteraan. Kritikan pertama iaitu kritikan sanjungan. Secara definisi, kritikan sanjungan adalah perbuatan memuji seseorang pengarang dan karyanya yang menampilkan pemikirannya yang bernas. Sanjungan juga bermaksud menghargai, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang mulia. Dalam kritikan sanjungan, pengkritik melihat pengarang mempunyai keupayaan dalam menampilkan elemen dalam karya yang baik dan menarik. Elemen dalaman karya yang baik membolehkan pengkritik melakukan kritikan dan memuji pengarang berdasarkan karya yang telah dihasilkan. Pengkritik secara umumnya melihat perkara yang baik yang ditonjolkan oleh pengarang. Kritikan sanjungan adalah tindakan untuk memuji pengarang dan hasil karyanya yang memaparkan pemikiran yang baik dan bernas. Setelah saya mengkaji novel Kembara Iman, saya telah membuat beberapa kritikan. Antaranya ialah di dalam bab 2, muka surat 31 pada perenggan ketiga iaitu pada baris kelima, yang di mana petikan yang berbunyi, semakin ada lelaki yang cuba mendekati, semakin dia menjauhkan diri. Kenapa saya menyanjung petikan ini? Kerana seperti yang kita tahu bahawa Nurul Iman iaitu watak utama di dalam novel ini, beliau mempunyai paras rupa yang sangat menawan dan telah menjadi kegilaan ramai. Petikan ini menunjukkan bahawa Nurul Iman seorang yang taat akan agama dan menjaga batas pergaulannya di antara lelaki dengan perempuan. Hal ini kerana di dalam agama Islam, haram hukumnya untuk bergaul bebas di antara lelaki dan perempuan kerana ia boleh mendekatkan diri kepada zina. Nurul Iman juga diberi pujian oleh saya kerana sifat malunya terhadap lelaki yang menjadi pelindung kepada dirinya sendiri supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini kepadanya. Kritikan sanjungan yang kedua yang telah saya temui pada bab ketiga, muka surat 41, perenggan keempat pada baris 1 hingga 3. Petikan yang berbunyi, Jasmine mengangguk lalu. Siapa yang tidak terpesona dengan bangunan istana yang dibina sedemikian indah? Ditambah pula dengan pemandangan alam semula jadi yang memukau. Sambil memetik bunga kamera, Jasmine pantas sahaja memuji, seperti lukisan sungguh menenangkan hati. Petikan ini patut disanjung kerana perwatakan Jasmine yang ditunjukkan beliau dengan memuji Allah apabila terpesona dengan keindahan ciptaan Allah. Oleh itu, watak
Jasmin ini patut dicontohi kerana Jasmin menunjukkan bahawa dia bersyukur kerana dapat melihat keindahan dunia ciptaan Allah. Seterusnya, kritikan sanjungan yang telah saya temui dalam novel Kembara Iman, iaitu pada bab 5, muka surat 103, perenggan kedua pada baris kedua, yang di mana petikan yang berbunyi, Nurul Iman berdoa supaya Allah merahmati dan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada pihak menganjur. Petikan ini patut disanjung kerana perwatakan Nurul Iman yang sentiasa mendoakan kejayaan orang lain dan telah menunjukkan bahawa dirinya bukan seorang yang pentingkan diri sendiri. Kita ketahui bahawa dengan berdoa untuk mendapatkan rahmat dan ganjaran pahala, ianya menunjukkan kesedaran akan pentingnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah dalam segala hal, termasuk dalam usaha dan aktiviti yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini adalah kerana Allah merupakan penguasa seluruh alam. Beliau mempunyai kuasa kepada kita. Kritikan sanjungan keempat dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui, iaitu pada bab ke-8, muka surat 135, perenggan pertama pada baris yang kedua. Jangan berhenti berdoa walaupun hingga ke akhirnya. Dari petikan ini, watak Puan Zahra dalam menyampaikan pesanan untuk menenangkan perasaan Nurul Iman amat tersentuh kerana mengingatkan kita untuk sentiasa tidak berputus asa dan memohon doa kepada Tuhan. Dari watak Puan Zahra, ianya perlu disanjung kerana pesan ini menekankan pentingnya untuk tetap berdoa tanpa henti, bahkan ketika menghadapi rintangan atau kesulitan dalam hidup. Hal ini adalah kerana dalam Islam, Allah akan mendengar dan mengabulkan doa tersebut pada waktu yang tepat. Kritikan yang kelima dalam novel Kembara Iman yang telah saya ketemui pada bab kelima, muka surat 152, perenggan kedua, baris pertama, yang di mana Fawaz menunaikan salat sunat 2 rakaat pada 1/3 malam, memohon diberikan kemudahan, kelancaran dan ketenangan jiwa dalam melakukan setiap perkara. Dari petikan ini, Fawaz telah menunjukkan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara sukarela di luar dari kewajipan solat yang telah ditetapkan, iaitu solat 5 waktu, solat wajib bagi seluruh umat Muslim. Ini menunjukkan kecintaan dan keinginannya untuk memperdalami hubungannya dengan Allah. Fawaz juga telah menunjukkan keimanan dan ketergantungannya kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah tindakan yang baik yang telah menunjukkan kesungguhan dalam menjalani hidup secara beriman. Oleh itu, saya menyanjung petikan ini. Seterusnya, kritikan teguran. Secara definisi, kritikan teguran memperlihatkan kekuatan dan kekurangan sesebuah karya sastera oleh pengkritik. Pengkritik akan melihat kepada keseluruhan karya dan membuat kritikan melalui kekuatan dan kekurangan karya tersebut. Kritikan teguran membolehkan pengarang mengambil tindakan dalam menghasilkan karya yang lebih baik pada masa hadapan. Contohnya, tokoh terawal yang penting dalam kritikan teguran adalah Aminuddin Baki yang memperlihatkan perkembangan kritikan kesusasteraan Melayu. Beliau telah melakukan kritikan terhadap novel Korban Kesucian karya Christmas. Dalam kritikannya, beliau telah menyatakan tentang plot cerita bergerak seperti aliran sungai hingga tidak dapat ditentukan pendirian watak-watak dalam novel tersebut. Kritikan teguran yang pertama dalam novel Kembara Iman yang telah saya ketemui pada bab ketiga, muka surat 46, perenggan ketujuh pada baris 3 hingga 4. Sekarang, tepat jam 12 dan kau berdua masih sedap mengumpat. Teguran yang ingin disampaikan oleh saya di sini ialah sebagai umat Islam, kita dilarang untuk mengumpat orang atau mengata di belakang kerana sikap tersebut merupakan sikap yang keji di sisi agama. Sekiranya seseorang itu masih mengamalkan sikap sedemikian, ianya boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya dan menyebabkan hidupnya tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saya mengkritik petikan ini. Kritikan teguran kedua dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui, iaitu pada bab kelima,
muka surat 96, perenggan pertama, baris 2 hingga 5, yang di mana berbunyi, mereka berkumpul bersama-sama Aden dan Adeline di bilik Fawaz untuk meraihkan kertas kerja mereka yang siap dihantar pagi tadi. Teguran yang ingin disampaikan oleh saya di sini ialah sebagai umat Islam, bercampur lelaki dan perempuan dalam satu bilik yang sama dan tidak menjaga batas adalah perbuatan yang salah, yang di mana di sisi agama haram hukumnya. Oleh itu, perkara disebut boleh menyebabkan diri terjerumus ke dalam dosa, manakala dari segi pandangan masyarakat, ia dapat menimbulkan fitnah yang sangat bahaya kepada mereka. Oleh itu, saya memberikan teguran kepada petikan ini. Kritikan teguran ketiga dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab ke-8, muka surat 145, perenggan kedua pada baris 1 hingga 6. Petikan berbunyi, Nurul Iman ingin tahu benar satu perkara. Nenek dan atuk saya kahwin lari. Puan Elena mengangguk perlahan. Ya, lirih suaranya. Moyang kamu tak dapat menerima fansuri ke dalam keluarga kami. Perkahwinan mereka dilakukan di Rom. Oleh itu, teguran yang ingin disampaikan oleh saya di sini ialah teguran kepada nenek dan atuk Nurul Iman yang kahwin tanpa pengetahuan ibu bapa mereka atau disebut sebagai kahwin lari, yang di mana tidak mendapat persetujuan daripada ibu bapa mereka. Perkara ini tidak boleh diajarkan kepada masyarakat kerana kahwin lari ini menunjukkan sikap tidak menghormati ibu bapa dengan tidak mendapat restu daripada mereka berdua. Seperti yang kita tahu bahawa tanpa ibu bapa, kita tidak akan dapat hidup di dunia ini. Kritikan teguran keempat dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab ke-10, muka surat 175, pada perenggan ketiga, baris 5 hingga 6, yang berbunyi, Carlos menjala lidah kepada adiknya. Kritikan teguran yang terdapat pada petikan ini ialah perbuatan menjala lidah ialah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan kerana menunjukkan kurang adab dan tidak sopan terhadap seseorang. Dalam konteks profesional atau sosial di Malaysia, menjala lidah mungkin akan dianggap tidak sesuai kerana dapat menimbulkan kesan negatif dan tidak menghormati orang lain. Hal ini kerana perbuatan ini dapat diibaratkan sebagai tanda penghinaan atau ejekan atau secara ringkasnya, secara pelik. Kritikan teguran kelima dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab ke-10, muka surat 181, perenggan ketiga pada baris 1 hingga 3. Petikan berbunyi, sehingga Fawaz mengajaknya ke restoran di tingkat 2 sambil menunggu ibunya selesai solat. Teguran di sini ialah keluar makan berdua-duaan di antara lelaki dan perempuan adalah dilarang di sisi agama Islam. Pandangan ulama tentang perkara ini berbeza-beza. Ada pihak yang berpendapat bahawa situasi seperti ini perlu dielakkan sama sekali bagi mengelakkan fitnah dan menjaga batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Sementara itu, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahawa selagi tidak ada pergaulan yang dilarang dan sama-sama menjaga adab dan berada dalam keadaan tidak menimbulkan syubhat, maka tidak ada masalah. Oleh itu, dalam konteks masyarakat yang menjunjung nilai-nilai Islam, keluar makan bersama tanpa kehadiran mahram sering dielakkan bagi menjaga kesucian hubungan lelaki dan wanita. Seterusnya, kritikan saranan. Secara definisi, kritikan saranan bermaksud cadangan sesuatu perkara dalam sesebuah karya sastera untuk dimantapkan. Pengkritik mencadangkan kepada pengarang dalam melakukan penambahbaikan terhadap karya yang dihasilkan. Misalnya, pengkritik akan memberikan cadangan terhadap usaha memantapkan pemikiran, persoalan, tema, teknik penceritaan dan watak perwatakan dalam sesebuah karya sastera. Menurut Osman Putih, kritikan Aminuddin Baki terhadap novel Korban Kesucian karya Christmas menepati kehendak kritikan saranan, malah memberi teguran dan saranan positif tentang unsur kreatif seperti gaya bahasa, plot, teknik, watak dan perwatakan. Kritikan saranan dilakukan untuk memperbaiki karya agar lebih berjaya. Dengan itu, kritikan saranan adalah pengkritik
memberikan cadangan untuk pengarang memantapkan karyanya. Kritikan saranan pertama dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab kelima, muka surat 65, perenggan ketiga baris 1 hingga 6. Petikan berbunyi, Nurul Iman tahu tidak baik berbohong, tetapi dia memang benar-benar tidak mahu berdua-duaan dengan lelaki begitu. Kerana itulah dia sanggup berbohong untuk mematahkan hasrat Adan untuk mencari peluang bersama-samanya. Dari pelakuan Iman, kita dapat mengetahui bahawa kita perlu menjaga diri tidak kira di mana kita berada agar maruah diri kita terpelihara dan terjaga. Tetapi saya ingin memberi saranan kepada Nurul Iman supaya Nurul Iman perlu untuk menolak dengan secara berani tanpa kebohongan supaya Adan faham akan perasaan Nurul Iman yang tiada perasaan terhadapnya. Kesannya, Nurul Iman tidak akan diganggu oleh Adan lagi kerana Adan akan tahu bahawa batasnya hanya di situ sahaja, tidak lebih dari seorang kawan. Kritikan saranan kedua dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab keempat, muka surat 93 pada perenggan keempat baris kedua. Petikan berbunyi, Encik Adam tersenyum mendengar penjelasan Nurul Iman. Kadang-kala dia terfikir, kenapa dia selalu memanjakan anak tunggalnya itu. Melalui petikan ini, Encik Adam berasa menyesal kerana terlalu memanjakan anaknya apabila melihat kehidupan Nurul Iman yang sangat berdikari dalam hidupnya. Oleh itu, saran saya kepada Encik Adam perlu untuk tidak memanjakan anaknya kerana akan menyebabkan kesan negatif bagi diri anaknya. Contohnya, anaknya tidak boleh untuk hidup berdikari. Kritikan saranan ketiga dalam novel Kembara Iman yang telah saya ketemui pada bab ketiga, muka surat 40, perenggan kedua pada baris 1 hingga 5. Nurul Iman melarikan matanya daripada menatap Fawaz yang memandangnya dengan pandangan yang lain dari biasa. Dia bimbang hatinya tewas dengan pandangan itu, namun tangannya masih terketar-ketar. Dari ayat petikan ini, iaitu tangannya masih terketar-ketar, menunjukkan ketakutan Nurul Iman kerana telah diragut oleh seseorang dan Fawaz telah mendapatkan kembali begnya. Namun begitu, situasi ini tidak sesuai di perenggan ini kerana Nurul Iman baru sahaja diragut dan tiba-tiba menceritakan tentang cinta yang berputih. Oleh itu, saran saya, Nurul Iman tidak perlu untuk jatuh cinta, tetapi beliau hanya perlu mendengar sahaja larangan yang dibicarakan oleh Fawaz pada masa itu. Kritikan saranan keempat dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab kedua, muka surat 37 hingga 38 pada perenggan ke-8 baris 1 hingga 5, yang di mana Jasmine mencebik, "Alah, kau tengok sajalah filem dan drama Melayu. Semua sudah jelas diceritakan. Anak orang kaya biasanya sombong, bongkak dan hanya tahu menghabiskan harta orang tua mereka sahaja." Dari petikan ini, Jasmine telah menganggap kesemua anak orang kaya berperangai tidak bermoral, iaitu tidak senonoh. Jadi saranan saya bagi mengelakkan perkara ini berlaku, Jasmine perlu untuk berkawan dengan lebih ramai orang lagi dan tidak membuat sebarang penuduhan berdasarkan filem dan drama Melayu yang ditayangkan di kaca televisyen sahaja. Hal ini kerana tidak semua anak orang kaya sama dan tidak semua orang dari latar belakang tertentu sesuai dengan drama dan filem sahaja. Kerana setiap orang mempunyai karakter yang berbeza-beza, ada yang baik dan ada juga yang buruk. Kritikan kelima dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab ke-9, muka surat 153, perenggan keempat pada baris pertama. Petikan berbunyi, "Saya pergi dulu. Jangan lupa makan nasi yang saya masak itu." Fawaz meminta diri. Nurul Iman mengangguk dan menutup pintu apartmen selepas Fawaz masuk ke dalam lift. Dari petikan ini, kita dapat tahu bahawa Fawaz telah berjumpa dengan Nurul Iman di apartmen Nurul Iman untuk memberikan makanan. Hal ini boleh menimbulkan fitnah kerana mereka yang berlainan jantina berjumpa hanya berdua-duaan di tempat tertutup. Oleh itu, saran saya bagi mengelakkan perkara ini berlaku, Fawaz hanya perlu untuk meletakkan makanan di depan pintu rumah Nurul Iman atau mengirimkan kepada orang lain tanpa berjumpa berdua-duaan untuk mengelakkan fitnah daripada berlaku. Seterusnya, kritikan pendekatan. Secara definisi, pendekatan merupakan suatu proses mendekati sesuatu karya.
Kritikan ini merupakan suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Dalam bidang kritikan pertimbangan atau penilaian, pengkritik berlandaskan suatu aspek atau tinjauan tertentu. Landasan ini merujuk kepada penggunaan teori atau ilmu tertentu. Pendekatan kritik yang berkembang di tanah air ialah pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, pendekatan moral, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan archetype. Kritikan pendekatan pertama dalam novel Kembali Iman yang telah saya temui pada bab ke-9, muka surat 153, perenggan kelima pada baris 1 hingga 3. Petikan berbunyi, "Awak demam? Lain macam saya tengok muka awak hari ini." Suara Fawaz jelas menunjukkan dia bimbang. Ini menunjukkan pendekatan moral yang baik, iaitu menunjukkan bahawa Fawaz seorang yang baik hati dan mengambil berat tentang rakannya. Oleh itu, kita sebagai manusia hendaklah sentiasa mengambil berat tentang rakan-rakan di sekeliling kerana mereka sangat berharga bagi diri kita. Kritikan teguran kedua dalam novel Kembali Iman yang telah saya temui pada bab ke-9, muka surat 156 pada perenggan ke-8 baris pertama. "Aku perlukan masa untuk bertenang. Lagipun peperiksaan akhir dah dekat. Aku nak fokus." Nurul Iman tahu, bukan itu jawapan yang tepat bagi menerangkan kenapa Jasmine pergi tergesa-gesa begitu. "Aku ada buat salah ke?" Kita dapat lihat di sini konflik di antara Jasmine dan Nurul Iman apabila Nurul Iman tertanya-tanya akan salahnya yang menyebabkan Jasmine melarikan diri. Ini menunjukkan pendekatan moral iaitu pendekatan psikologi, iaitu membuatkan Nurul Iman tertanya-tanya akan salahnya. Kita sebagai manusia hendaklah menjawab dengan baik dan tepat pertanyaan rakan agar rakan tersebut tidak ternanti-nanti dan tertanya-tanya tentang jawapan yang diberikan. Kritikan pendekatan ketiga dalam novel Kembali Iman yang telah saya temui pada bab ke-10, muka surat 167, perenggan pertama pada baris kelima. "Sungguh-sungguh Nurul Iman menyiapkan rumah sempurna mungkin untuk menyambut tetamu paling istimewa yang akan tiba petang nanti." Ini menunjukkan pendekatan moral yang baik, iaitu menggalakkan masyarakat agar menghormati dan menyanjungi tetamu apabila berkunjung ke rumah. Oleh itu, kita sebagai manusia hendaklah menyanjungi tetamu dengan memberikan layanan yang baik kerana mereka sudi untuk mengunjungi kita, untuk melihat kita. Kritikan pendekatan keempat dalam novel Kembali Iman yang telah saya temui pada bab ke-11, muka surat 186, perenggan keempat baris 1 hingga 3. "Moyang kamu unggu datuk kamu tinggalkan isterinya atau dia akan melihat mayat isterinya diusung keluar dari rumah mereka. Moyang kamu lebih rela kehilangan nyawa menantu yang dibencinya daripada hilang maruah." Dari sini kita tahu bahawa moyang Nurul Iman sendiri mengungkut datuknya untuk meninggalkan isterinya atau akan menerima kesan yang buruk iaitu kematian isterinya. Ini menunjukkan pendekatan moral yang buruk yang telah ditunjukkan oleh moyang Nurul Iman, iaitu sanggup untuk membunuh orang yang dibenci. Oleh itu, pengajarannya, kita sebagai manusia hendaklah sentiasa menunjukkan nilai yang baik kepada masyarakat supaya tidak terikut oleh golongan yang lebih kecil seperti kanak-kanak. Kritikan pendekatan kelima dalam novel Kembali Iman yang telah saya temui pada bab ke-11, muka surat 187, perenggan kedua pada baris 1 hingga 5. "Maafkan kami, Zahra. Nenda kamu tersilap apabila difikir bapa kamu akan kembali ke rumah. Bapa kamu menuntut janji ayahandanya supaya tidak mengganggu isteri dan anaknya. Akhirnya dia pergi dan tidak pernah kembali." Dari petikan ini, kita tahu moyang Nurul Iman menyesal dengan perbuatannya apabila membuat keputusan untuk memisahkan anaknya iaitu Megat dan Puan Sofia sehingga menyebabkan kehilangan Megat yang tidak pulang ke rumah. Ini menunjukkan pendekatan moral yang baik iaitu penyesalan yang telah ditunjukkan oleh moyang Nurul Iman iaitu menyesal dengan tindakannya sebelum ini yang telah memisahkan Megat dan Puan Sofia. Oleh itu, kita sebagai manusia hendaklah sentiasa menunjukkan nilai yang baik kepada masyarakat agar kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Kritikan penganalisian. Secara definisi, kritikan penganalisian merupakan kritikan bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
termasuk menentukan kedudukan prestasi atau pencapaian sesebuah karya sastra. Pengkaji melakukan penelitian dengan hurai dan analisis karya tersebut. Dalam analisis tersebut, pengarang membuat huraian terperinci terhadap bahasa, permulaan dan pengakhiran cerita, motif citra, watak pemikiran, pelambangan, nilai, sudut pandangan, aliran dan ideologi dalam karya berkaitan. Pendekatan ini juga melihat bagaimana teknik penulisan sesebuah karya sastra dari genre tertentu. Kritikan ini bermatlamat untuk mengesan kecenderungan pengarang sama ada menulis sebuah karya berbentuk konvensional atau eksperimental. Kerja-kerja mengkritik menggunakan ilmu dan teori tertentu untuk mencapai tujuan analisis berkenaan. Kritikan penganalisian pertama dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab ketiga, muka surat 57, perenggan pertama, baris 1 hingga 9. Petikan berbunyi, Jasmine Dahlia serentak memandang jam dinding dan terus melompat turun dari katil terkacau-kacau. Mereka membetulkan kemasan tudung dan mencapai beg tangan. Nurul Iman menambah gelabah mereka dengan dia sudah bersiap sedia, memakai kasut dan menunggu di luar bilik sambil bercekak pinggang. Kelakar dia melihat Jasmine dan Lia seperti lipas kudung mencari sarung kaki dan memakai kasut. Apa yang dapat dianalisis dalam novel ini berdasarkan petikan di atas ialah penulis mengetengahkan kepatuhan terhadap agama dalam novel ini. Ini mungkin termasuk bagaimana agama mempengaruhi perwatakan watak, keputusan yang mereka buat, serta konflik dan resolusi yang berlaku dalam cerita. Kritikan penganalisian kedua dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab keempat, muka surat 63, perenggan ketujuh pada baris 2 hingga 13. Bond ialah hutang, manakala saham ialah equity. Kalau kita beli saham, kita boleh menjadi pemegang saham dan dapat buat keputusan dalam sesebuah syarikat. Kalau kita membeli bond pula, kita jadi pemiutang kepada syarikat itu. Kelebihan jadi pemiutang berbanding memegang saham ialah, jika terjadi apa-apa kepada syarikat itu, kita boleh membuat tuntutan lebih dahulu daripada pemegang saham. Pemegang saham boleh rugi 100% jika syarikat itu muflis, tapi pemegang bond tidak, sebab itu bond dipanggil aset yang tidak berisiko. Apa yang dapat dianalisis dalam novel ini berdasarkan petikan di atas ialah novel ini juga mempunyai pendekatan terhadap ilmu ekonomi dan perniagaan. Penulis memberikan penjelasan tentang konsep-konsep ekonomi seperti perbezaan antara bond dan saham serta implikasi menjadi pemegang saham atau pemiutang dalam syarikat. Kritikan penganalisian yang ketiga dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab kelima, muka surat 92, perenggan pertama, pada baris 1 hingga 3. Petikan berbunyi, Nurul Iman sedar betapa besarnya hikmah yang diterima apabila dia mengambil keputusan untuk berhijrah. Nurul Iman percaya bahawa takdir yang dirancang oleh Allah SWT ke atasnya sebelum ini mempunyai hikmah yang tersendiri. Penulis telah menegaskan dalam petikan ini kepada pembaca bahawa perancangan Allah SWT adalah sebaik-baik perancangan dan kita sebagai manusia hanya mampu merancang, tetapi Allah SWT yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Kritikan penganalisian yang keempat dalam novel Kembara Iman yang saya temui pada bab 6, muka surat 112, perenggan pertama pada baris 1 hingga 3. Dia yakin benar tidak akan ada apa-apa buruk berlaku. Hatinya sentiasa berdoa. Watak tersebut iaitu Nurul Iman berpegang kepada tauhid. Apa yang dapat dianalisis dalam petikan di atas ialah penulis ingin menyampaikan perasaannya menerusi watak-watak Nurul Iman yang tidak berasa takut walau berada dalam kesusahan kerana dia yakin Allah SWT sentiasa ada dengannya. Kritikan penganalisian kelima dalam novel Kembara Iman yang telah saya temui pada bab ketujuh, muka surat 126, perenggan kedua pada baris 1 hingga 4. Hari kedua berada di Rom. Nurul Iman memulakan dengan semangat yang baharu. Biarlah takdir yang menentukan sama ada rezekinya berjumpa dengan keturunannya atau tidak. Hal ini menunjukkan Nurul Iman berpegang teguh pada takdir Allah SWT. Apa yang dapat dianalisis dalam petikan di atas ialah penulis menekankan kepada pembaca betapa pentingnya berpegang teguh pada takdir Allah SWT dan menerimanya dengan hati yang terbuka kerana qada dan qadar sudah ditetapkan oleh Allah SWT.
Hal ini kerana sekiranya diterapkan dalam kehidupan seharian, hidup akan sentiasa diberkati oleh Allah kerana kita mempercayai apa yang akan berlaku dalam hidup kita, Allah akan bersama dengan kita. Akhir sekali, kritikan penilaian, yang di mana saya tidak menemui sebarang kritikan penilaian di dalam novel yang telah saya kaji ini, iaitu novel Kembara Iman. Secara definisi, pengkritik yang melakukan kritikan penilaian melihat adakah sesebuah karya sastera itu bermutu atau sebaliknya. Pengkritik haruslah bijaksana, adil, saksama dan dapat mengemukakan hujah yang konkret sebelum membuat justifikasi. Pengkritik perlu mengetahui banyak aspek iaitu pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran ras dan waktu karya yang dipaparkan. Pengkritik tidak berat sebelah serta emosional dan memihak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.